Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang bersama dengan saya pada hari ini. Baik, untuk hari ini pendidikan kesihatan. Okey, kita buat tajuk untuk hari ini yang berkaitan dengan unit 1 di bahagian pendidikan kesihatan. Boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Dan juga kalau tak ada buku teks kamu boleh lihat juga pada buku teks digital yang telah saya muat naik di dalam Google Classroom. Okey, buka saja, boleh lihat di situ, boleh rujuk daripada komputer ataupun kamu punya handphone, apa-apalah yang boleh memaparkan. Baik, untuk hari ini unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, peers. Okey, di bawah subtopik dia untuk hari ini 1.0 kita nak lihat yang berkaitan tentang kesihatan diri dan reproduktif. Okey, apa yang akan kita lihat yang berkaitan dengan diri kita sendiri, gender dan sebagainya. Okey, itu yang akan kita lihat. Kamu pun kita dah belajar pada sebelum ni, saya harap kamu masih ingat. Okey, saya nak ulang semula. Baik, standard pembelajaran ataupun apakah yang akan kita belajar untuk hari ini. Okay, yang pertama, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan perkataan gender. Okay, itu yang pertama. Okay, kemudian yang kedua, kita nak lihat juga berkenaan dengan identiti gender dan juga peranan gender. Okay. Kemudian yang ketiga, kita nak lihat perkaitan proses yang dikaitkan sosialisasi ataupun proses sosialisasi dengan identiti gender dan juga peranan gender. Okey, kemudian kita nak lihat bagaimana proses sosialisasi ini akan mempengaruhi yang berkaitan dengan identiti gender dan juga peranan gender. Kemudian kita nak lihat tentang stereotype gender mengikut norma keluarga, budaya dan juga masyarakat setempat. Okay. Kemudian menunjuk tentang cara untuk menangani cabaran stereotype gender dan juga diskriminasi dalam gender, lelaki dan perempuan. Kemudian nak lihat juga berkaitan tentang kepentingan kenapa kita perlu menangani cabaran stereotip gender dan juga diskriminasi. Dan yang terakhir, kita nak createkan satu idea berkaitan dengan keperluan untuk membudayakan, membiasakan amalan kita dalam kesaksamaan gender. Okey, tiada lagi perbezaan antara gender. Okey, kecuali perbezaan dari segi jantina, fizikal dan sebagainya. Okey. Baik, so kita nak teruskan. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan, yang first kali kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan perkataan gender. Okey, gender ini merujuk kepada satu pandangan umum yang melalui masyarakat, iaitu berkaitan cara bagaimana seseorang itu membawa diri dia. Okey, tak kisah sama ada dari segi pertuturan, cara dia bercakap, kemudian tingkah lakunya, sama ada dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Okey, itu yang dikatakan sebagai gender. Okey, aspek ini juga meliputi identiti gender dan juga peranan gender. Okey, kedua-dua aspek ini mampu membentuk satu stereotip gender dan diskriminasi mengikut kepada norma keluarga, budaya dan masyarakat. Iaitu maksudnya aspek identiti dan peranan gender ini mampu membentuk satu perkara stereotip, amalan kebiasaan, dan juga akan berlaku satu diskriminasi
satu perkara yang tidak adil. Okey, mengikut kepada kebiasaan yang pernah dilakukan kepada sesebuah keluarga ataupun dari segi budaya ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Okey? Baik. Kemudian gender juga dipecahkan ataupun dibahagikan kepada 3 bahagian tadi. Lihat pada buku teks kamu. Yang pertama, peranan gender. Yang kedua, orientasi gender. Okay, dan yang ketiga, identity gender. Okey. Baik, yang pertama, peranan gender. Okay, peranan gender ni bermaksud perkataan maskulin. Maskulin merujuk kepada orang lelaki. Okey. Manakala perkataan feminin merujuk kepada wanita. Okey. Baik, kemudian yang kedua, orientasi gender. Okey, apa itu orientasi gender? Okey, pandangan diri terhadap ciri-ciri serta nilai kendiri tentang aspek fizikalnya. Okey, kemudian yang seterusnya identity gender, iaitu merujuk kepada fizikal seseorang itu, sama ada perempuan ataupun lelaki. Okey, itu yang kita lihat secara permulaan, pengenalan. Okey, kemudian yang seterusnya, kamu buka pada muka surat yang berikutnya. Okey, diberi di sini satu petikan perbincangan ataupun perbualan antara 2 orang rakan. Okey, baik, kita lihat. Walaupun berbeza, kami sama. Tajuk dia. Okey, baik. Penyataan yang diberikan di sini, Nitya dan Zain, okey, berada di Stadium Nasional untuk menyaksikan satu perlawanan bola sepak. Okay, kemudian sementara menantikan perlawanan bermula, mereka memerhatikan gelagat para penyokong. Okey, baik. Kita mulakan perbualannya. Kita baca secara ringkas saja. Okey, baik. Zain memulakan perbualan. Wah, ramai juga perempuan di sini. Saya sangkakan tidak ramai perempuan yang berminat dengan bola sepak. Okey, kemudian Nitya menjawab, awak ni stereotip gender sangatlah, Zain. Okey, Zain pula membalas, stereotip gender. Apa maksudnya, Nitya? Okey, ini maksud kepada stereotip gender. Nitya menjelaskan, stereotip gender ini bermaksud pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum, iaitu tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras ataupun budaya. Itu yang dikatakan sebagai stereotip gender. Pandangan yang telah ditetapkan oleh pihak masyarakat secara umumnya. Okey, tentang jantina, ras dan juga budaya. Okey, kemudian Zain membalas, cuba lihat keluarga itu pula, Nitya. Comelkan anak-anak tu. Nitya membalas, ya Zain. Nampaknya mereka jelas mempamerkan identiti gender yang tepat. Okey, dia nak terangkan tentang identiti gender. Okey, Zain bertanya kepada Nitya, contohnya, Nitya. Okey, Nitya menjelaskan tentang identiti gender, iaitu merujuk tata cara yang memperlihatkan aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Itu maksud identiti gender. Dia lihatkan satu aspek watak, sikap, tingkah laku serta hak dan tanggungjawab seseorang individu itu yang boleh diterima oleh masyarakat. Okay. Kemudian Zain pula membalas, macam keluarga itu, Nitya. Saya lihat ayahnya sentiasa memastikan keselamatan anaknya, manakala ibunya pula membekalkan roti agar anaknya tidak lapar. Okay. Nitya pula menjawab, itu peranan gender. Okay. Maksud kepada peranan gender pula. Yang meliputi aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak dan tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Okey. Baik. Zain,
kalau kita lihat sekarang, jurang perbezaan antara lelaki dan perempuan semakin mengecil. Okay, tak ada diskriminasi gender. Sebagai contohnya, dalam aspek pekerjaan dan juga dalam pelaksanaan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada sesiapa sahaja. Tidak mengira sebarang gender lagi. Okey? Okey, kemudiannya kita teruskan dengan muka surat yang berikutnya dengan tajuk sama tapi tak serupa. Okey, kita lihat apa maksud dia. Baik, kebanyakan individu mempelajari peranan gender, watak, tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat melalui satu proses yang dipanggil sebagai proses sosialisasi. Okey, semua daripada kita ini kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita belajar daripada situasi itu. Kita lihat apakah peranan gender. Kemudian bagaimana watak dimainkan oleh seseorang. Dan apakah tanggungjawab bagi diri masing-masing dalam masyarakat untuk melaksanakan peranan masing-masing. Nah, itu kita panggil sebagai proses sosialisasi. Okey, proses sosialisasi ini melibatkan pembentukan peranan gender melalui proses pemerhatian dan juga peniruan, iaitu kita memerhatikan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang dalam capaian mata kita yang dapat kita lihat. Kita lihat dan kita tiru, cuba melakukannya. Iaitu mengikuti apa-apa yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Sebagai contoh dalam sesebuah keluarga. Okey, anak-anak melihat tingkah laku ibu bapanya. Bagaimana tingkah laku ibu bapanya dan dia mengalami satu proses sosialisasi. Dia melihat, dia memerhati. Kemudian dia akan meniru, dia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh ibu ataupun bapanya. Dia akan lihat peranan bapanya bagaimana. Bagaimana watak seorang bapa dimainkan, dilakukan. Apa tanggungjawab seorang bapa. Manakala anak perempuan pula, dia akan lihat watak ibunya, bagaimana watak ibunya memainkan peranan dalam sesebuah keluarga. Apakah peranan ataupun tanggungjawab seorang ibu kepada keluarga. Itu yang dikatakan sebagai proses sosialisasi. Dia akan membentuk peranan gender. Lihat dan tiru. Okey? Baik, aspek-aspek yang dibentuk dan menjadi asas masyarakat terhadap peranan gender ialah penampilan, perwatakan serta tingkah laku seseorang. Okey? Baik, selain itu hak dan tanggungjawab mengikut jantina juga dititik beratkan. Itu adalah perkara yang penting. Di sini kita lihat dua proses yang berlaku. Yang pertama, proses sosialisasi. Dan ia membawa kepada pembentukan gender melalui proses pemerhatian dan juga peniruan. Apa yang kita lihat akan masuk ke dalam fikiran kita, dalam minda kita. Lama kelamaan dia akan tertanam dan kita akan cuba melakukannya ataupun dalam proses peniruan akan berlaku. Okey? Baik. Yang seterusnya contoh yang pertama. Kerjaya sebagai seorang juruterbang, saintis dan jururawat. Kebiasaannya kerjaya sebagai juruterbang atau saintis. Dia tidak terhad kepada lelaki sahaja. Begitu juga dengan profesion perguruan. Dan jururawat tidak terhad kepada perempuan sahaja. Manakala contoh yang kedua, mengambil bahagian dalam pertandingan memasak. Acia, meminati bidang masakan. Dia ingin mengambil bahagian dalam satu pertandingan memasak. Dia meminta bantuan kakaknya untuk mengisi borang penyertaan. Kemudian kakaknya mentertawakan Acia dan mengatakan bahawa orang lelaki tiada tempat di dapur. Itu menunjukkannya. Okey? Baik, yang seterusnya kita akan sambung pada video yang kedua.